Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. 感谢主，今天早上我们可以一起来敬拜上帝。 Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita berikan tema kesaksian daripada Roh Kudus. 今天早上我们要默想一个题目，那就是圣灵的见证。 Dan kita akan membahas dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. 我们是从约翰福音第15章18到27节。 Ya, kita akan membacakan Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. 我们一起来读约翰福音15章18到27节。 Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya. 有圣经的可以打开。 Ya, Yohanes 15 ayat 18 sampai 27, demikian firman Tuhan. Jika dunia membencimu, kamu tahu bahwa dunia telah membenci aku sebelum membencimu. Jika kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi milik kepunyaannya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilihmu dari dunia. Karena hal itulah dunia membenci kamu. Ingatlah perkataan yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka menaati firmanku, mereka juga akan menaati perkataanmu. Akan tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu oleh karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Jika aku tidak datang dan mengatakan semuanya itu kepada mereka, mereka tidak akan memiliki dosa. Akan tetapi sekarang mereka tidak memiliki dalih untuk dosa mereka. Setiap orang yang membenci aku, ia juga membenci Bapa-Ku. Seandainya aku tidak melakukan di antara mereka pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tidak akan memiliki dosa. Akan tetapi sekarang mereka telah melihat, namun tetap membenci aku dan Bapa-Ku. Namun firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ketika penolong itu datang yang akan aku utus kepadamu dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang berasal dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang aku. Dan kamu juga akan bersaksi karena kamu telah bersamaku sejak semula. 约翰福音15章18到27节，世人若恨你们，你们知道恨你们以前已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要纪念我从前对你们所说的话：仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守了你们的话。但他们因我的名要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。我若没有来教训他们，他们就没有罪。但如今他们的罪无可推诿了。恨我的也恨我的父。我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪。但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。这要应验在他们律法上所写的话，说他们无故的恨我，但我要从我父那里差保惠师来，就是从我父出来真理的圣灵，他来了也要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat kami merenungkan firman Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus menolong kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami butuh Allah Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kami, sehingga setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini boleh merasakan kasih dan kuasa daripada Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membawa berkat-berkat rohani pulang ke tempat kami masing-masing, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami.
Terima kasih yang surga. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada seorang misionaris yang luar biasa yang bernama Eric Liddell. 有一位宣教士，很奇妙的宣教士，他的名字叫 Eric Liddell。 Dia juga adalah seorang pelari yang memperoleh medali emas di dalam Olimpiade tahun 1924. 他也是一位跑步选手，在1924年是奥林匹克的金牌选手。 Meskipun dia bisa memilih untuk menikmati hidup yang nyaman di negaranya, tetapi dia memilih untuk menjadi duta Kristus ke negeri Tiongkok. 虽然他可以选择在他的国家活得舒服，但是他还是选择了到中国。 Ketika dia tiba di Tiongkok, 当他到达了中国， dia menghadapi berbagai tantangan yang ada. 他面对了许许多多的挑战。 Sekalipun ada yang menerima pelayanannya, 虽然有一些人接受了他的服侍， tetapi ada yang banyak menolak dan menentangnya. 但是也是有很多人来拒绝与他对抗。 Sekalipun ada beberapa orang Tiongkok yang menerima ajarannya, 虽然有一些中国人接受了他的教导， tetapi ada juga yang menuduhnya sebagai agen asing yang mencoba menghancurkan budaya Tiongkok. 但是有一部分人控制他，要毁灭中国的文化。 Dia menghadapi ancaman dan bahaya. 他面对了很多的威胁，还有危险。 Pada saat Perang Dunia Kedua, 当第二世界大战发生的时候， Jepang menguasai Tiongkok. 日本控制了中国。 Dan pada saat itu kehidupan semakin sulit. 那个时候，这个生活很困难， Termasuk juga para misionaris yang ada di Tiongkok. 包括在中国所有的宣教士。 Namun pada saat itu beliau mengetahui dia tidak sendirian. 但是他知道他不是一个人， Ia tahu bahwa Tuhan telah mengutusnya dan Roh Kudus selalu menyertainya. 他知道上帝差遣了他，他知道圣灵与他同在。 Sehingga Eric tidak pernah menyerah di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai duta kerajaan Allah. 所以这个 Eric 他从来不放弃成为一个神国的大使命。大使。 Ketika Jepang menahan banyak orang-orang asing di Tiongkok, termasuk dirinya, 当日本在中国抓住了许许多多的这个宣教士，包括他自己， mereka dimasukkan ke kamp penghukuman. 他们被放在一个拘留营， Dia tetap melayani dan mengajari anak-anak yang ada pada waktu 他还 itu. 是为那一些孩子们服侍，教导他们。 Dia menghibur orang-orang yang berputus asa 他安慰了那一些世上的人， dan bahkan membantu mereka yang membutuhkan. 然后去帮助那一些所需要帮助的人。 Meskipun dia akhirnya meninggal di dalam kamp penghukuman itu, 但是虽然他到最后死在这个拘留营， warisan pelayanannya tetap hidup. 他所留下的服侍还是活着。 Banyak orang terinspirasi oleh pengorbanannya 有许多人因为他的牺牲得到了引发， dan akhirnya mengenal Kristus melalui hidup dan teladannya. 透过他的生命知道认识了基督。 Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya adalah duta Kristus di dalam dunia ini. 弟兄姐妹，你跟我就是在世界上的神国的大使。 Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan percaya kepada Dia, 当上帝给我们机会来相信他， ada tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, 上帝也是信任我们要有的工作， yaitu menjadi saksinya. 就是成为他的见证。 Namun seperti misionaris tadi, 就好像刚刚的宣教士， kita akan menghadapi yang namanya tantangan. 我们要面对的就是挑战， Kita akan menghadapi yang namanya penolakan. 我们会面对拒绝， Bahkan kita juga akan mengalami yang namanya penganiayaan. 有可能我们会面对逼迫。 Namun kabar baiknya adalah 但是好消息是， kita tidak melakukannya sendirian. 我们不是一个人做， Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, 耶稣已经差遣了圣灵来帮助我们， untuk menguatkan kita, 来兼顾我们， untuk menghibur kita, 来安慰我们， untuk memberikan kuasa bagi kita. 要给我们能力。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， salah satu tanda Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita 其中一个
记号圣灵在我们的身上， yaitu adanya kuasa Roh Kudus untuk membuat kita berani bersaksi. 就是有圣灵的能力，让我们可以勇敢的做见证。 Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar ada 3 kebenaran firman 所以今 Tuhan. 天早上我们要学习3个的重点，3 Yang 个的真理。 pertama, Roh Kudus adalah saksi kebenaran. 第一点就是圣灵真理的见证。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita, 圣经的话语告诉我们， jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 但我要从我父那里差保惠师来，就是从父出来的真理的圣灵，他来了就要为我做见证。 Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini begitu banyaknya orang menolak Yesus Kristus. 弟兄姐妹，在这个世界上有许多人拒绝耶稣基督， Ada banyak orang hanya mengenal Yesus Kristus sebagai nabi biasa saja. 有一些人，他们认为耶稣就是一个一般的先知。 Ada orang hanya mengenal Yesus Kristus sebagai guru agung moral biasa saja. 有一些人认识耶稣只是一个道德上的大师， Ada juga yang menganggap dia adalah raja yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan. 有一些人认为他是解放出来的国王。 Namun Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk bersaksi tentang dirinya. 但是耶稣基督差遣了圣灵来为他做见证， Dan inilah saksi kebenaran itu 这就是他真理的见证， untuk membuka hati manusia 就是要打开人的心， untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. 要认识真正的耶稣。 Kesaksian Roh Kudus tentang Yesus Kristus merupakan pengungkapan ilahi yang daripada Allah 圣灵的见证就是揭露了上帝，要强调上帝， Yesus Kristus adalah anak Allah. 就是要强调耶稣基督就是上帝的 Dia 儿子， adalah juru selamat 他 manusia. 就是人类的救主， Dia adalah penebus umat 他 manusia. 就是人的救赎。 Inilah kesaksian daripada Roh Kudus di dalam dunia ini 这个就是圣灵的见证，在这个 untuk 世界上， memberitahu kepada kita siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. 就是要来告诉我们耶稣基督真正的是谁。 Di dalam kesaksian Roh Kudus ini 圣灵的见证， Allah telah mengkomunikasikan kasih-Nya kepada kita. 上帝传达了他的爱给我们， Melalui kesaksian Roh Kudus ini 透过圣灵的见证， Allah telah mengkomunikasikan kebenarannya bagi umat manusia. 上帝传达给人类他的真理。 Melalui kesaksian Roh Kudus ini 透过圣灵的见证， Allah telah mengkomunikasikan keselamatannya bagi umat manusia. 上帝传达了他的救恩给人类。 Oleh sebab itu setiap orang percaya yang membuka hatinya bagi Roh Kudus, 所以每一个人为圣灵打开心门， maka dia akan mengalami dan memahami siapa Yesus Kristus itu 他将会经历，他会了解耶稣的真正是谁， dan mengerti bahwa Yesus Kristus adalah pusat kehidupan dia 他了解耶稣就是他生命的终点， dan sumber keselamatan yang kekal. 也就是一个永恒救恩的来源。 Dari kesaksian Roh Kudus inilah kesaksian kebenaran Yesus Kristus. 从圣灵的见证就是关于耶稣基督的真理， Oleh karena kebenaran inilah 是因为这样的真理， banyak hamba Tuhan rela menderita 有许多的传道牧师、上帝的仆人愿意牺牲， demi memproklamasikan kesaksian Roh Kudus inilah 就是为了要宣告圣灵的见证。 banyak misionaris rela mengorbankan nyawanya. 有许多的宣教士愿意牺牲他的性命。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya dilahirkan di tebing tinggi. 我是在定仪出生， Dan di sekolah saya, di gereja saya di tebing tinggi ada seorang misionaris yang bernama Egon Ostrom. 在定仪有一个宣教士，就是奥德森 Demi melayani orang-orang Tionghoa di tebing tinggi, 为了要服侍那一些在定仪的 dia 华人， pernah pergi ke Xiamen untuk belajar bahasa Hokkien. 他愿意到厦门来学习这个福建话。 Sehingga ketika dia pulang kembali ke tebing, 所以当
回到定义的时候 dia，mempergunakan bahasa Hokkien untuk melayani orang-orang Tionghoa yang ada di tebing tinggi. 他就是用福建话为那一些定义的福建人传福音。 Dan ketika terjadi kondisi yang tidak baik bagi negara kita Indonesia, 在那个时候，在印尼发生不吉利的事情， dia bersama keluarga terpaksa harus meninggalkan kota tebing tinggi 他跟他的家人必须要离开定义， untuk kembali ke negaranya. 就回到他的国家。 Namun dalam perjalanan dia hendak pergi ke kota Medan, 当他从定义要走到棉南的路途 dia 当中， mengingat ada nama-nama jemaat yang ada di gereja. 他就是记起了在教会中的会友的名 Di 字， dalam hatinya untuk melindungi jemaat-jemaat yang ada di tebing tinggi, 就是要为了要保护那一些他的会友们， dia kembali ke gereja 他又走回到教会， dengan maksud untuk bagaimana membakar ataupun menghilangkan jejak daripada nama-nama jemaat yang ada. 就是为了要毁灭那个名单在教会中的名单。 Namun dalam perjalanan kembali ke tebing tinggi itulah, 但是他从这个路回到定义的路途中 menurut，kabar dia ditangkap dan disembeli dan dibunuh dan dibuang ke Sungai Padang tebing tinggi. 按照这个消息来说，他被抓，然后被谋杀了。 Bapak Ibu Saudara, mengapa ada seorang misionaris yang rela mengorbankan nyawanya di tebing 弟 tinggi? 兄姐妹，为什么在定义还是有人愿意牺牲他的性命？ Oleh karena kasih yang daripada Tuhan. 是因为来自于上帝 Oleh 的爱 karena，kebenaran yang daripada Allah. 因为从上帝而来的真 Oleh 理， karena kasihnya kepada jemaat. 因为他爱他的 Dia 这 rela 个教育， mengorbankan nyawanya. 他愿意牺牲他的性 Bapak 命。 Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mungkin kita selama ini menjadi orang Kristen, kita belum mengalami namanya penganiayaan. 可能我们成为基督徒，我们还没有经历关于这个逼迫， Oleh karena kita belum pernah bersaksi tentang Yesus Kristus. 是不是因为我们还不曾为基督做见证？ Pada suatu hari, 有一天， saya diajak teman baik saya yang non-Kristen 我被一个非信主的朋友邀请 untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain yang juga non-Kristen. 来去见那一些其他还没有信主的朋友。 Ya, ketika kami ngobrol-ngobrol bersama-sama, 当我们一起谈话的时候， ya teman saya memperkenalkan kepada teman-temannya saya seorang pendeta. 我的朋友就介绍给其他的朋友，我就是一位牧师。 Lalu ada seorang temannya yang wanita ingin tahu tentang kekristenan. 然后他有一位他的朋友是一个女性，她想要知道关于基督教， Sehingga dia bertanya kepada saya tentang kekristenan. 然后他就问我关于基督教。 Saya tahu ini kesempatan yang berharga. 我知道这个就是很好的机会。 Tentu di dalam hati saya terus berdoa supaya Tuhan menolong saya. 我的心里一直的祷告，让上帝来帮助我。 Dan pada saat itu saya memberitahu kepada dia tentang nas Alkitab. 那个时候我就告诉他关于圣经的经文。 Ya, jadi Alkitab kalau ada di handphone juga ada baiknya ya. 所以在我们的手机里面，如果有圣经是一个好处。 Ya, sehingga ketika saya membuka Alkitab saya memberitahu kepada dia. 所以打开圣经，我就给他看，告诉他。 Salah satu ayat yang saya beritahu kepada dia adalah tentang dosa. 其中一个经文，我告诉他的就是关于罪恶。 Banyak orang mengerti dosa itu hanya sekedar tindakan kejahatan. 有很多人的想法，罪恶就是做坏事。 Saya memberitahu kepada dia sesungguhnya Alkitab mencatat dosa yang sesungguhnya bukan hanya sekedar tindakan kejahatan. 我告诉他，圣经记载说，罪恶不只是单单做坏事。 Alkitab memberitahu kepada kita, 圣经告诉我们， kita tahu yang baik 我们知道那个是好的 tetapi 行 tidak 善， melakukannya, 但是我们没有去 itu 做， juga diperhitungkan sebagai dosa. 那个也是算是罪。 Oleh sebab itulah Alkitab memberitahu kepada kita, 所以圣经告诉我们， semua manusia telah berdosa. 每一个人都有罪，都犯了 Semua 罪， manusia telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. 已经失去了上帝的荣 Tidak 耀。 ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. 从这个世界上没有一个是义人。 Ketika saya mengutip ayat Alkitab ini, 当我用这个经文， dia begitu tertarik untuk mengetahuinya. 他对这个经文很感兴趣 Karena，menerobos paradigma dia. 因为穿透了他的思想。 Dia hanya berpikir yang dimaksud dengan dosa adalah tindakan kejahatan saja. 他只是想
罪就是做坏事。 Dia tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan dosa adalah tahu yang baik, tapi tidak melakukannya, itu juga dosa. 但是他不知道的是，我们知道是好的，但是我们没有去做， Nah, 那也是 ketika 算 dia 有罪。 menyadari akan masalah ini, 当他知道、他了解这个 maka 事情的时候， kesempatan kita untuk memberitahu pada dia tentang juru selamat manusia. 这个就是一个机会来告诉他们关于救主， Juru selamat di dalam diri Yesus Kristus. 在耶稣基督身上的救 Karena 主。 manusia tidak mungkin tidak berdosa. 因为人是不可能不犯罪。 Ketika kita mengetahui kita orang berdosa, 当我们知道我们是罪人， kita butuh Tuhan menolong 我 kita. 们需要上帝来 Nah, 帮助我们。 ketika saya menjelaskan firman Tuhan ini kepada dia, 当我解释了这个经文给他的时 ya 候， teman saya yang non-Kristen yang bawa saya bertemu dengan mereka, 我的朋友就是带我来的，就是跟他们见 dia 面。 memberitahu saya sebuah statement. Dia memberitahu kepada saya tentang sebuah statement 他告诉了我一句话， di hadapan teman-temannya. 就是在他朋友面前， Dia katakan di dalam dunia ini tidak ada kebenaran yang bersifat absolut. 他说在这个世界上没有绝对的真理， Semuanya bersifat relatif. 全部都是相对的。 Ketika dia berkata demikian, 当他这样说完， saya berdiam sejenak. 我就静了一下， Kemudian saya berkata kepada dia 然后我对他说， bahwa hidup kita di dalam dunia ini adalah sementara adanya. 我们活在这个世界上是暂时的， Suatu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. 有一天我们必定会离开这个世 Menurut 界。 kamu ini kebenaran absolut atau kebenaran relatif? 对你来说，这个就是绝对的还是相对的？ Ketika dia mendengar ini, dia terdiam sejenak. 当他听了这句话，他就静 Saya 了。 yakin dan percaya. 我很相信， Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menolong saya menjawab pertanyaan ini. 这个就是圣灵帮助我要回答他的问 Bapak 题。 Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita bersaksi, 当我们做见证的时候， kadangkala kita bisa menjumpai pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan kita. 有时候我们会遇到我们意想不到的问题。 Tapi kalau kita tahu Roh Kudus beserta dengan kita, 但是如果我们知道圣灵与我们同 Dia 在， akan menolong kita untuk berkata-kata yang bahkan di luar dugaan kita. 他会帮助我们意想不到的答案。 Pada suatu hari, 有一天， saya sudah pernah bersaksi mungkin beberapa tahun yang lalu tentang hal ini. 我已经好几年做了这个见证。 Ya, saya waktu Paicnya Imlek, 当农历这个拜年的时候， saya pergi ke rumah family saya. 我到了我亲戚家， Suaminya belum Kristen, 她的丈夫还没有信主， tetapi istrinya sudah Kristen. 但是她的太太已经信主了。 Dan ketika kami berada di rumahnya, Paicnya, 当我们在她的家拜年的时候， ya jelas kita berusaha untuk memberitakan Injil kepada dia. 我们就是找机会尽量传福音给她， Supaya dia bisa percaya pada Tuhan Yesus. 让她可以相信主耶稣。 Lalu karena dia seorang yang senior, 她是因为她是一位长辈， saya keponakan dia. 我就是她的侄儿。 Lalu dia berkata kepada saya, 然后她对我说 "Lu lang sin Yesus ya, mai kui cui kam cui Yesus Yesus Yesus. 你们信耶稣的，不要开口，一开口就是说耶稣耶稣耶 Lu lang 稣。 ai sin Yesus, sai sin Yesus. 你们如果要信耶稣，可以信耶稣 Tapi mai hoi mi dia." 但是不要让他迷 Bapak 惑。 Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dia seorang senior. 他是一位长辈， Saya keponakannya. 我是他的侄儿， Ya, saya terdiam sejenak. 我就静了一下， Lalu dengan sopan saya memberitahu kepada dia, 然后用很礼貌的方式 saya 告诉他 mengatakan，inilah kenyataan hidup manusia. 这个就是我们人类的真相。 Ya, tang walang Tuhan lang tiam sia, 当我们遇见人的时候， walang mui atwa singli ho ho bo, 我们就会常常说，你好吗？生意好吗？ atwa singli sun sun bo, 你的生意顺利吗？ empat orang kong, lu kui cui kam cui singli. 不曾有人说你们一开口就说生意生意生意， Tidak pernah ada orang mengatakan yang demikian. 没有人这样批评的。 Mengapa demikian? 为什么会这样？ Karena orang menganggap singli lebih penting daripada Tuhan. 因为人认为生意比上帝还要重 Karena 要。 orang menganggap uang lebih penting daripada Tuhan. 因为有很多人认为钱比上帝还要重 Bapak 要。 Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya juga tidak menyadari saya bisa berkata demikian. 我也不知不觉我可以这样的 Tapi 回答。 saya yakin dan percaya Roh Kudus yang bekerja. 我相信这个就是圣灵的工作。 Dan puji Tuhan, 但是赞美主， pada saat hari raya Imlek itu awal tahun. 农历初年是年初， Dan pada saat
akhir tahun yang sama, 但是同样的年，就是在年底， dia menyediakan diri untuk menerima baptisan kudus. 他就是愿意要受洗了。 Sehingga suami istri percaya kepada Tuhan 现 Yesus. 在丈夫跟妻子都相信主耶 Bapak 稣。 Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita melayani Tuhan, 当我们服侍上帝的时候， ketika kita bersaksi, 当我们做见 kita 证的 akan 时候， menjumpai berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada. 我们将要面对有许许多多的问题， Mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita duga. 有可能是我们意想不到的问题。 Tapi satu hal yang harus kita yakini, 但是有一件事情，我们必须要 Roh 相信， Kudus bekerja di dalam kita. 圣灵在我们的身 Roh 上工 Kudus 作， akan memberikan kita hikmat bijaksana untuk berkata-kata. 圣灵会给我们赐给我们聪明智慧来回答。 Hari ini bersama dengan kita adik daripada Ibu Kurniati Juang dan keluarga besar. 啊，今天跟我们在我们当中有蔡校长的妹妹还有家人。 Ya, salah satu hal yang paling berkesan daripada adik Ibu Kurniati Juang bagi saya, 蔡校长的家人对我的印象， ini sesuatu yang membuat saya juga terus ya melihat ada sesuatu yang menginspirasi kehidupan saya. 我看见了可以有一件事情是启发我的。 Adik Ibu Kurniati Juang, Suhun Aiya, ya. Kemanapun dia pergi ada brosur atau traktat di tasnya. 蔡校长的妹妹啊，无论她到哪里去，她都有她的这个字条。 Pada saat saya ke Xiamen sekolah, 当我在厦门读书的时候， ya, saya pernah bertemu dengan adik Ibu Juang ini. 我曾经见了蔡校长的妹 Dan 妹。 ketika berada di satu lift, 我们在同一个电梯里面， ketika kami bersama-sama di dalam lift, 当我们在电梯里面的时候， ada beberapa biksu masuk ke dalam lift itu. 在那里有这个 Biksu, 有秘书 ah, Huixiong, 就是他们会进来， Hesan. 几位的和尚进来一起。 Dan pada saat itu dia langsung mengeluarkan traktat lalu bagi ke mereka. 那个时候他就直接拿出这个字条发给那一些和尚。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah kita berani melakukan demikian. 我不知道我们当中是不是有人很有勇敢这样做。 Tetapi saya yakin dan percaya ini sebuah gaya hidup daripada Ibu adik ya, Ibu Kurniati Juang di dalam melakukan hal ini. 但是相信这个是蔡校长妹妹的生活方式。 Ya, saya yakin dan percaya kemarin hari Jumat kita merayakan ataupun memperingati lah ya memorial Ibu Juang 1 tahun pulang ke rumah Bapa di surga. 星期五的时候，我们已经做了这个纪念蔡校长过世1年周。 Dan adik daripada Ibu Juang juga membagikan ampau kepada guru-guru semua. 蔡校长的妹妹发了红包给很多的老师们。 Dan juga di dalam ampau itu juga ada traktat. 这个红包里面也是有这个 Dia 字条 setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. 就是有机会就是要 Dan 传 ini 福音。 sebuah realita dan sebuah kenyataan. 这个是一个真相，一个事实。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen bagaimana. 我不知道弟兄姐妹在成为基督徒，我们的生活是如何。 Saya membayangkan orang yang mungkin, maaf ya, bekerja di asuransi. 我想象一下，一个人在保险公司工作的 Mungkin 人， dia juga berpikir setiap bertemu dengan orang bagaimana menawarkan produk asuransinya. 他会想着每一次见人的时候，他想着要如何把这个保险 Ya, 介绍给 dulu 他们。 ada MLM. 以前有这个进阶的推销。 Ya, orang yang sebagai agen MLM dia akan berusaha mendapat relasi sebanyak-banyaknya untuk bagaimana menawarkan produk MLM itu kepada mereka. 做这个 MLM 的就是进阶的推销，他要尽想办法如何把这个产品介绍给很多人。 Bapak Ibu Saudara, saya mau semangat ini juga dimiliki setiap orang Kristen. 我想要这样的精神在我们基督徒的身上， Bahwa ketika kita punya kesempatan memberitakan Injil, 就是当我们有机会传福音的时候， maka kita berusahalah untuk memberitakan Injil dan menjadi bagian gaya hidup kehidupan kita. 要把这个传福音成为我们的生活方式。 Dan mengapa kita berani bersaksi? 但是为什么我们要愿意有勇敢的传福 Oleh 音？ karena kuasa Roh Kudus yang menolong kita.
因为有圣灵的能力帮 Oleh 助我 karena 们， kuasa Roh Kudus yang mendorong kita, 因为有圣灵的能力来推动我们， sehingga kita berani memberitakan Injil. 让我们有勇气来传福音。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika saya memberitakan firman Tuhan ini, 当我传这样的福音， ya Bapak Ibu Saudara di sekitar saya yang dekat dengan saya mengetahui, saya memiliki banyak teman-teman yang non-Kristen. 弟兄姐妹都知道，我有很多非基督徒的朋友。 Anda bisa bertemu saya di kedai kopi, duduk bersama teman-teman yang non-Kristen. 你可能会发现我在咖啡厅跟我非基督徒的朋友坐在一起， Saya bisa bersama dengan mereka berbicara banyak hal. 我可以跟他们谈论许许多多的事情。 Tetapi setiap kali momen punya kesempatan yang baik, saya akan memberitakan Injil 但 kepada 是如 mereka. 果有好的机会，我会尽量传福音。 Ketika orang Tiongkok datang di gereja kita, 当中国人来到我们的教会的时候， sebelum tanggal 23-24 malam perayaan malam Natal, 就是去年还没有这个圣诞晚会之前， mereka kalau saya undang waktu Natal belum tentu mereka mau datang. 如果我邀请他们，他们有可能还不能来。 Saya pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. 我就是要用这个这个 Saya 机会， ajak teman-teman saya yang non-Kristen. 我就邀请那一些非信 Ya, 主的 mereka 朋友 sekalipun tidak banyak, 虽然他们不多， ya lebih kurang 10 orang. 大概有10个 Saya 人， buat konser mini untuk mereka. 我就是举办了一个小小的演 Saya 唱会。 suruh teman-teman dari Tiongkok ini untuk juga bernyanyi, menampilkan drama buat mereka. 邀请他们就是做花季，唱诗给他们， Supaya mereka juga mengenal firman Tuhan melalui puji-pujian. 让他们透过这个诗歌可以认识上帝的话 Bapak 语。 Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mengapa teman-teman kita dari Tiongkok begitu luar biasa semangat memberitakan Injil? 为什么我从中国来的朋友，他们很有热情、很热情的来传福音呢？ Karena hati mereka dipenuhi firman Tuhan. 因为他们的心充满了上帝的 Karena 话语， hati mereka dipenuhi oleh Roh 因 Kudus. 为他们的身上有圣灵所充满。 Orang yang dipenuhi Roh Kudus, 被圣灵充满的人， dia tidak mungkin tidak pasti memberitakan 他 Injil. 不可能不传福音。 Sehingga ketika mereka mengetahui ada kesempatan memberitakan Injil, 当他们知道有机会来传福音， mereka rela mengorbankan segala-galanya untuk datang memberitakan Injil. 他们愿意牺牲所有的一切来传福音。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， semangat penginjilan inilah, 这样传福音的热情， inilah ciri khas daripada gereja Metodis. 这个就是我们卫理教会的精 Inilah 神， semangat daripada John Wesley. 这个就是约翰卫斯理的 Kalau 精 kita 神。 mendengar gereja karismatik, itu gereja kita tahu puji-pujiannya bagus. 我们知道灵恩派的教会，他们的这个唱诗赞美是很好。 Ketika kita mendengar Reform, pendeta Stephen Tong, doktrinnya luar biasa. 但我们知道这个归正教会，他们的这个教条是很好。 Tetapi ketika kita mendengar nama Metodis, 当我们听到卫理教会 sesungguhnya gereja Metodis adalah gereja yang menginjili, 其实卫理教会就是传福音的 yang 教会， memiliki semangat untuk penginjilan, 就是有传福音精神的教会， bukan menunggu orang datang. 不是等待人来的。 John Wesley adalah naik kuda keluar ke tambang untuk memberitakan Injil. 约翰卫斯理骑马走到外面去传福音， Dia berada di kuburan untuk memberitakan Injil, 他在这个坟墓当中传福音， bukan menunggu orang datang, 不是等待人来， tetapi bagaimana pergi keluar memberitakan Injil. 但是要如何走出去传福音 Dan。inilah yang kita lakukan selama belasan tahun di GMI Gracia 这 Merajengga. 个就是我们几十年在我们恩典堂所做的事情。 Setiap jemaat kita utus membuka pos pelayanan. 每一个会友们，我们派他们去开 Ada 这 lebih 个 kurang 设立这个布道 12 所。 pos pelayanan kita. 我们有12间的布道所。 Setiap tahun kita juga bagaimana mengutus hamba-hamba Tuhan ke 60 sekolah, 50-an sampai 60 sekolah. 每一年我们都差了几十位的传道人传福音去60所学 Untuk 校， mengadakan KKR siswa, kepada guru, kepada orang tua murid. 传福音给学生、给老师们、给学生家长。 Kita mau GMI Gracia memiliki ciri khas semangat penginjilan. 我想要恩典堂有这个传福音精神。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹 Roh，Kudus adalah
memberikan kesaksian tentang diri Yesus Kristus. 圣灵就是见证了耶稣基督。 Poin yang kedua, 第二点， Roh Kudus juga menguatkan kita di dalam penganiayaan. 圣灵也在逼迫当中坚固我们。 Yohanes 15 ayat 18 memberitahu pada kita, 约翰福音15章18节告诉我们： jikalau dunia membenci kamu, 世人若恨你们， ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. 你们要知道，恨你们以前已经恨我了。 Bapak Ibu Saudara, ini ayat penghiburan bagi setiap kita yang melayani 这 Tuhan. 个就是为那些服侍上帝的人是一个安 Ketika 慰的 kita 经文。 bersaksi tentang Yesus Kristus, 当我们为耶稣基督做见证， ada banyak orang tidak suka. 有许多人都不喜欢， Ada orang yang mungkin saja membenci kita. 有可能有人憎恨我们。 Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita. 但是圣经告诉我们， Sesungguhnya di sini firman Tuhan katakan apa? Tuhan mengatakan mereka membenci aku. 在这里，耶稣说他们已经先恨我了， Seakan-akan Tuhan hendak menanggung segala kebencian yang kita terima. 就如上帝要背负所有的憎恨给我们。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita menjadi orang Kristen, 当我们成为基督徒， di tengah-tengah keluarga yang belum Kristen, 在那一些还没有信主的家庭 mungkin 当中 juga，ada penolakan yang kita alami. 可能我们会面对这个拒绝 Mungkin ada juga di antara kita yang dikucilkan. 啊，可能会被藐视。 Ketika kita memberitakan tentang Yesus Kristus, 当我们传耶稣基督的时候， mungkin juga ada banyak orang yang menolaknya 有可能有很多人都拒绝了， dan juga membenci kita. 可能也是憎恨了我 Tapi 们。 firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita, 但是圣经的话告诉我 kita 们， tidak sendirian. 我们不单一个 Roh 人， Kudus siap menguatkan kita. 圣灵来坚固我们。 Apa tujuan Roh Kudus menguatkan kita? 圣灵坚固我们的目的是什么？ Supaya kita tetap bersaksi. 要让我们不断的做 Pada 见证。 saat kita tidak tahu lagi bagaimana berdoa, 当我们不知道要如何祷告的时候， Alkitab memberitahu pada kita Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. 圣经告诉我们，圣灵帮助我们祷告。 Apa tujuan Roh Kudus menolong kita berdoa? 圣灵帮助我们祷告的目的是什么？ Tujuannya agar engkau dan saya tetap berdoa. 这个目的就是要让你跟我依然不断 Karena 的继续的 banyak 祷 orang 告。 Kristen ketika berdoa dan merasa Tuhan tidak menjawab doa lagi, dia akan putus asa dan tidak berdoa 很 lagi. 多的基督徒，他祷告的时候，上帝没有应允，他就很失望，不再祷 Atau 告。 ketika masalah berat datang menimpa, dia berdoa seakan-akan doanya sia-sia. 啊，当他面对有很多的事情、很多的问题的时候，他祷告，他觉得祷告没有力量， Sehingga tidak lagi berdoa. 所以不再祷告。 Tapi firman Tuhan memberitahu pada kita, 但是圣经的话也告诉我们， ketika kita tidak tahu lagi bagaimana berdoa, 当我们不知道要如何祷告 Roh 的时 Kudus 候， akan menolong kita untuk berdoa. 圣灵会帮助我们要祷告。 Sebenarnya Roh Kudus bisa nggak menolong kita menyelesaikan masalah kita? 其实圣灵可不可以帮助我们解决问题 Bagi 吗？ Roh Kudus menyelesaikan masalah kita adalah masalah sepele. 圣灵帮助我们解决问题是很容易的事 Tetapi 情， kenapa Roh Kudus menolong kita berdoa dan bukan menyelesaikan masalah kita? 但是为什么圣灵帮助我们祷告，而不是帮助我们解决 Bapak 问题 Ibu？ Saudara kita diingatkan, 啊，弟兄姐妹，我们被提醒， bagi Roh Kudus, 对圣灵来说， doa kita jauh lebih penting daripada menyelesaikan masalah kita. 我们的祷告比那一些我们所面对的事情更 Karena 重要 dengan，doa kita lah kita intim dengan Bapa. 是因为我们的祷告，我们跟上帝有亲密的 Karena 关系 dengan，doa lah kita mengandalkan Tuhan. 是因为祷告我们可以依靠上帝。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika firman Tuhan memberitahu pada kita, 当上帝的话语告诉我们， ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, 当圣灵在我们的生命里面， ketika kita percaya kepada Tuhan, 当我们相信上帝的时候， ketika kita menjadi saksi bagi Kristus, 当我们为基督做见证， ada begitu banyaknya penganiayaan yang kita alami. 我们将面对许许多多的逼迫。 Kita tidak sendirian. 我们不单一个人， Tuhan yang menolong kita. 是上帝帮助我们， Tuhan yang menghibur kita. 上帝安慰我们， Tuhan yang menyertai kita. 上帝与我们同在。 Sampai kapan? 直到什么时候呢？ Firman Tuhan memberitahu pada kita. 上帝的话语告诉 Di 我们， dalam amanat agung daripada Tuhan Yesus. 在耶稣的大使命当中， Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. 你要使万国成为我的门徒。 Tuhan Yesus tidak berhenti menyuruh kita pergi. Tuhan Yesus tidak berhenti menyuruh kita pergi memberitakan Injil. 耶稣不只是停止在叫我们出去， Tetapi firman Tuhan juga memberitahu kepada kita. 但是上帝的话语告诉我们， Ketahuilah, 就是要知道， aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. 我与你同在，
直到世界的末了 Bapak,。Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Hanya orang yang berani bersaksi dengan Kristus, tentang Kristus, 只有那一些勇敢为基督做见 yang 证的 bisa 人， merasakan penyertaan Tuhan yang nyata, 才能真实的感受上帝与他 merasakan 同在， pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan rohani kita. 感受在他的生命有圣灵的带领。 Kita akan menyaksikan sebuah video clips, 我们会看一支影片， sebuah kesaksian yang nyata. 一个真实发生的事 Di 情。 tahun 1992 di Olimpiade yang terjadi. 在1992年在奥林匹克， When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand Ya, cukup. on mountains. Ya, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sama seperti cuplikan clips ini. 刚刚我们看的这个影片， Kita diingatkan kehidupan kita sama seperti pelari ini. 我们的生命就好像这个跑步选手， Kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen juga sama. 我们属灵的生命成为基督徒 Banyak 也是一样， kejadian yang di luar dugaan kita. 有很多事情发生在我们意想不 Tetapi 到 kita 的， tetap harus menjalani kehidupan kita sampai garis finish 我们 kehidupan 还 kita. 是要走到我们的终点。
Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan 今 kita. 天上帝的话也告诉我们， Ketika kita melayani Tuhan, 当我们服侍上帝， ada begitu banyak kesulitan, 有许多的困难， ada begitu banyak penderitaan. 有许多的这个 Tapi firman 受苦， Tuhan memberitahu pada kita, 但是上帝的话也告诉我们， kita tidak sendirian. 我们不单一个人， Roh Kudus menolong kita, 是圣灵帮助我们， beserta dengan kita 与我们同在， sampai akhir kehidupan kita. 直到我们生命的末 Oleh 了。 sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita 但愿上帝的话语今天帮助我们， untuk tetap teguh di dalam iman kerohanian kepada Tuhan, 在我们对上帝的信心中要忠心 untuk terus bekerja bagi Tuhan. 啊，不断为上帝而工作， Jangan takut menderita, 不要害怕困难， jangan takut mengalami kesulitan, 不要害怕面对困难， karena Tuhan beserta dengan kita. 因为上帝与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Engkau mengetahui di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Sehingga Tuhan Engkau telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Menghibur dan menguatkan kami. Agar kami boleh menjalani kehidupan kami. Menjalani pelayanan kami sampai akhir kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Terlebih lagi Bapa, ajarilah kami. Bukan saja menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 愿上帝祝福。